Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithu kitabullah فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan imam, tuan pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan pelanggan setia Surau An-Nur dulu, kini dan selama-lamanya. Alhamdulillah pada kali ini saya dapat menghadirkan diri ke majlis pengajian yang telah ditetapkan, yang telah dijadualkan. Ya, mudah-mudahan dapat lagi sekali dua datang ke sini. Lepas tu tak tahu lagi dah. Hari demi hari kesihatan dah menurun. Mazhab kursi pun ramai dah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita tak cerita lagi mengenai sifat 20, tapi kitab sifat 20 tu ada separuh lagi. InsyaAllah selepas ni kita sambung balik. Yang sudah tu kita cerita mengenai korban. Tuan Haji kata, Ustaz cerita mengenai korban. Tak apalah. Yang ini, kali ini nak cerita mengenai hadis. Pasal banyak menimbulkan pertikaian, kontroversi mengenai hadis-hadis ini. Kata, oh ni hadis palsu, hadis lemah, hadis ini dan sebagainya. Jadi sedikit nak bagi pengetahuan asas mengenai apa yang diheboh-hebohkan itu dan apa pendirian kita. Sini saya bawakan sebuah kitab yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Johor. Dia ditulis oleh Ustaz Nur Hidayat Muhammad dari Indonesia. Beliau ini banyak menolong dan membantu Jabatan Mufti Johor. Dan sekali-sekala ada keluar di dalam dialog-dialog ataupun perbahasan dalam YouTube, dialog bersama dengan siapakah itu mengenai hal-hal yang bersangkut dengan akidah. Tapi sebelum itu nak sebut, takut lupa nanti, tuan-tuan, mengenai video yang diviralkan mengenai orang sembelih lembu yang dah mati tu. Tu memang ramailah orang bagi komen, termasuklah Tuan Qadi Kotesta, kalau tak salah, Syekh Ahmad, apakah nama dia? Dia ada banyak menjelaskan mengenai semayang duduk di atas kursi, dan kali ini dia tidak melepaskan peluang untuk menjelaskan mengenai orang menyembelih lembu korban dah mati. Saya tak nak ulas lagi yang tu. Saya cuma nak tambah saja, katalah benda tu berlaku di tempat kita, sama ada di sini ataupun di tempat mana-mana. Dia punya ekorannya saya nak sebut. Kalau saya katakan bahawa
Panitia ataupun pengurusan korban kena ganti lembu itu. Beratlah kan? Habis macam mana orang dah bayar ratus-ratus, kena pula orang tu bayar 1 ekor lembu 1,000 apa ribu, 5,000 lebih. Lepas tu atas kecuaian petugas-petugas mati lembu tu sebelum disembelih. Apa macam? Saya tak tahu, yang itu nampaknya macam dia disembelih tu di dalam pusat penyembelihan. Nampak orang tak ramai. Tapi kenapalah dijerut lehernya terlampau kuat sangat sampai tak bernafas. Tak nampak ke lembu tu dah tak bergerak? Pecah katanya demi halkom dia tu dah bernafas tak boleh, darah tak jalan. Takkan lama sangat ya. Tapi tak apalah, biarlah yang tu. Saya nak kata kena ganti. Kacau itulah maknanya pengurusi program nak kena ambil tahu, kena round, tak boleh duduk di tempat melapah atau tempat memotong-motong ni, kena round tengok apa yang tak kena, sebab tanggungjawab tu nanti ke atas bahagian pengurusan. Bayar. Sama juga dengan suatu masa dulu di kampung Jawa, lembu yang dah disembelih tu terlepas, kejar-kejar dengan motor, bawa senapang, tak dapat. Mana-mana dia pergi, lagi laju dia, lagi pula dia nampak ramai orang. Itu pun, tapi kebetulannya masa itu lembu yang lari itu lembu yang kerajaan bagi. Diam-diam ajalah katanya. Jadi tak ada siapa nak tuntut. Diam-diam ajalah. Masa itu belum ada keluar pekeliling lagi. Yang sekarang ni sudah ada keluar pekeliling bahawa lembu yang kerajaan bagi itu melalui wakil rakyat itu hendaklah dinamakan atas nama fakir miskin, apa ni namanya, asnaf, dinamakan asnaf. Dulu sebelum keluar keliling itu macam-macam, ada yang jual pun ada. Bukan jual apa, dia jual bahagian. Ni lembu ni 7 bahagian, jual kepada jawatan kuasa secara berapa-berapa je lah, tak adalah mahal macam yang lain. Tapi tak apalah, tujuan ni bagus. Duitnya untuk surau, duitnya untuk masjid, bukan ada siapa-siapa yang ambil keuntungan. Tapi selepas keluar pekeliling itu, tuanku sudah setuju bahawa lembu bahagian yang kerajaan bagi itu, yang maiz ke di atas nama apa, bagi itu hendaklah dijadikan korban, bukan akikah, korban atas nama asnaf. Dulu kami pernah buat dijadikan akikah, sembelih petang 9 hari bulan tu, malam dikerjakan, dingesok, pagi esok sarapan. Tak apa, keliling tak keluar lagi. Kalau keliling dah keluar tak boleh lah kita buat, tu salah lah. Wallahu alam, atau undang-undang peraturan tu berubah ke tidak. Jadi saya nak kata tadi bahawa bila lembu korban itu berlaku apa-apa, lepas ke, mati sebelum disembelih ke, maka adalah tanggungjawab itu dipikulkan ke atas pihak yang menguruskan lah. Saya pun tak tahu macam mana caranya. Nak kena ambil insurans ke apa, tak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan di sini tidak berlakulah seperti yang itu. Ya, ala kulli halin memang nak kena ada satu orang yang round mantau. Di satu tempat tu dah disembelih, bangun lagi. Apa tu, dia letih duduk balik, bangun lagi. Betul, ada orang pergi periksa, kemungkinan ada tak putus kedian lagi sekali. Sah tak? Sah. Yang asalkan jangan disembelih tempat lain, di tempat tu tadi juga mungkin ada tak putus
kemungkinan ini 2 urat yang di sini yang sunat, yang bukan wajib. Yang kiri kanan itu dipanggil apa? Urat wadijan. Itu kemungkinan tak putus. Dia pasal seronok tajam sangat pisau tu, sekali aja seret. Okey, bangga. Ada lagi tahu, bukan tekat seret betul-betul ya. Nak kena yang di kiri dan kanan itu ada urat yang kena putuskan, itu menyebabkan dia cepat mati. Kalau tidak dia bangun, lepas tu makan rumput lagi, ya nanya kita. Wallahu alam bisawab. Hari ini nak bercerita mengenai hadis yang kadang-kadang dipertikaikan. Dikatakan hadis ni bohong ataupun palsu. Biasa dengar orang menyebut mengenai utlubul ilma walau bisin. Apa tahu maknanya tuan-tuan? Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Wah, hebohlah kalaulah hadis tu naik di atas mimbar dalam khutbah, sakit jais. Kena komplain, kena kutuk, atau hadis palsu naik ke atas mimbar. Itu dikaji. Yang mengatakan benda ni satu orang aja yang kata palsu, yang lain pun ikut kata palsu. Oh, tak boleh lah macam tu. Abdul Razak Muttalib berkata hadis tersebut dimasukkan dalam senarai hadis palsu oleh Al-Hafiz Ibnu Arraq dalam Tanzih Syariat Ali Maula Al-Qari dalam Al-Mawdu' Al-Kabir dan sebagainya lah ya. Dikatakan pula bahawa mereka semuanya menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah. Rupanya ini orang-orang yang terpengaruh dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Jadi ditulis himpunan hadis-hadis palsu. Heboh lah kata. Bantahan pernyataan bahawa kesemua mengutip dari ilmu Ibnu Taimiyah adalah sungguh tidak benar sama sekali. Sila semak kitab Kashful Khafa karya Al-Hafiz Al-Ajluni, Tanzih Asy-Syariat karya Al-Hafiz Ibnu Arraq, Al-Kinani dan lain-lain. Dan ucapan Al-Ajluni ini merupakan bantahan terhadap Abdul Razak Muttalib yang kata palsu itu tadi, dengan keberaniannya yang luar biasa memasukkan senarai hadis ini di dalam hadis palsu. Luar biasa punya berani. Padahal ulama tidak sepakat pun, pakar-pakar hadis tidak sepakat pun mengatakan benda ni palsu. Jadi tak bolehlah kalau masih ada lagi khilaf, tak bolehlah kata palsu. Tak bolehlah jadi bergegar, heboh. Dan berikut ini adalah ucapan Al-Hafiz Ibnu Arraq dalam Tanzih Asy-Syariah setelah mengutip ucapan Al-Hafiz Al-Mizzi yang menilai hadis hasan hadis di atas disebabkan ramainya jalur meriwayatkan. Jadi hadis ini ramai dia punya periwayatnya dalam jalur-jalur yang lain, bukan satu jalur saja. Yang kamu nampak tu satu jalur, kamu kata itu palsu. Akhrajahu Al-Hafiz Al-Iraqi Asy-Syafi'i fi amalihi min hadis Anas ibni min ghairi tariqin Ibni Majah
بطريق ابن ماجه ثم قال حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال وهو مشهور من حديث أنس رويناه من رواية 20 رجلا من التابعين عنه قال وقد ضعف جماعة من الأئمة طرقه كلها فقال أحمد لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء وكذلك قال أبو علي النيسابوري الشافعي والبيهقي وابن عبد البر ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث مثلا الحديث المشهور غير صحيح. Ada apa dia kata? Apa pakar yang apa ni buatkan dia punya kenyataannya, dan dikeluarkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi Asy-Syafi'i dalam kitab Amalinya dari hadis Anas yang dari selain jalur Ibnu Majah. Kemudian beliau berkata hadis hasan yang gharib dari jalur ini. Hasan ini hadis ini yang nomor satu sekali sahih, yang kedua kuat sikit, bawah sikit daripada hadis sahih, hadis hasan. Kalau dah pakar kata, ini hadis hasan ni. Apa beza hadis sahih dengan hadis hasan? Ingat tak? Hadis sahih itu perawi-perawinya semuanya bagus-bagus, siqah-siqah belaka, dan bersifat adil. Ingat kuat ingatannya. Hadis hasan ini turun sikit. Kalau bagi hadis sahih itu A, hadis hasan ni B. Tapi bawah lagi pada hadis hasan itu hadis dhaif. Dhaif itu lemah. Kan bawah-bawah lagi palsu, itu bukan hadis. Jadi yang ni nak kata palsu tak boleh lah. Ada pakar kata dah lah, dia ni masyhur. Hadis hasan dari jalur ini beliau berkata ini masyhur dari hadis Anas yang kami riwayatkan dari 20 lelaki daripada tabi'in tabi'in darinya. 20 lelaki ini maknanya 20 pakar-pakar. Orang Arab kalau pakar itu sebut lelaki, rijal. Jadi bukan sikit tau. Ramai. Kalau seorang dua je yang ini mengatakan ini palsu, lainlah. Kami riwayatkan dari 20 lelaki dari tabi'in, 20 orang ulama daripada periwayat daripada grup tabi'in. Tabi'in ni apa dia? Anak murid sahabat Nabi. Sahabat apa? Sahabat tu anak murid Rasulullah yang hidup dan beriman pada Rasulullah, jadi panggil sahabat. Wafat Nabi, wafat sahabat, namanya grup era tabi'in. Tabi'in tu apa? Anak murid kepada sahabat. Hebatlah 20 orang daripada tabi'in. Beliau juga berkata segolongan para imam melemahkan riwayat semuanya. Kemudian Imam Ahmad berkata, siapa dia Imam Ahmad ni? Imam Ahmad yang kita kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Hanbali lah, mazhab Hanbali, yang digelarkan oleh pakar-pakar hadis, ulama-ulama, Imam Ahmad ni sebagai Amirul Mukminin dalam bab hadis. Imam Ahmad ni main tau, dia Amirul Mukminin dalam bab hadis. Orang dah iktiraf dia. Dia kata apa? Tidak sabit sahih, tak sahih sesuatu menurut kami di dalam bab ini. Dan demikian dikatakan oleh Abu Ali An-Naisaburi Asy-Syafi'i Al-Baihaqi Ibnu Abdul Bar Ibnu Salah menuturkan dalam Ummul Hadis dan Ulumul Hadis, contoh hadis masyhur. Ini hadis masyhur tapi tidak sahih, tapi tidak palsu. Kamu jangan berani-berani cakap ini palsu. Pakar ni pun tak kata palsu, cuma lemah.
Lemah tu apa? Lemah dia perawinya. Ya. Maka dengan ini masalah status hadis ini sebenarnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi masih khilaf lagi. Ada yang kata tak, ada yang kata palsu, ada yang kata tak adalah, ini bukan palsu. Ini tak palsu. Jadi kalau begitu, orang yang tidak pakar tak payahlah nak kata hadis ini palsu. Sedangkan maksud dari hadis tersebut ialah carilah ilmu meskipun harus pergi ke daerah yang teramat jauh. Walaupun disebut itu, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, maksudnya tuntutlah ilmu walaupun terpaksa pergi jauh, pergi ke US ke, pergi ke UK ke, pergi ke China ke, pergi ke Moskow ke, untuk menuntut ilmu. Maknanya ilmu itu sangat hebat. Ilmu sangat tinggi nilainya, sampai sejauh-jauhnya pun kamu pergilah. Disebut negeri Cina itu adalah sekadar perumpamaannya saja, umpamanya saja, walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi kalau begitu, kalau ada dengar orang kata palsu, jangan berani-berani. Bukan semua ulama hadis yang mengatakan ini palsu. Yang kedua, pernah kita dengar dikatakan Nabi SAW menyebut ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini bandar ilmu ataupun gedung ilmu, sedangkan Ali itu pintunya. Jadi Rasulullah mengangkat, tengok dari segi makna dan maksudnya itu, Rasulullah mengangkat Ali ini sebagai orang yang banyak ilmu. Dia duduk dekat pintu ilmu, gedung ilmu. Kalau tolong orang yang duduk dekat perpustakaan, jaga kitab dekat perpustakaan, dan alim juga lah barangkali ya, dia bukan tekat buang-buang habuk itu. Dia tak ada kerja, dia membuka kitab, dia baca. Yang ini Sayyidina Ali ini dikatakan sebagai pintunya. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Abdul Razak Muttalib berkata bahawa darjat hadis ini palsu dengan menakal ucapan Ibn Taimiyah. Semua benda-benda macam ni ambil di mana? Ibn Taimiyah. Ya Allah. Bantahan, saya tidak mengingkari jika Al-Hafiz Ibn Jauzi dan Al-Hafiz Al-Zahabi menilainya sebagai hadis palsu. Imam Abu Hatim dan Imam Yahya bin Sa'ad mengatakan tidak ada asalnya. Bila sebut tidak, kalau kata hadis ni tak ada asalnya, itu maksudnya tidak ada dia punya perawinya atau tidak ada sanadnya. Oh, hadis ni tak ada asalnya, tak ada sanadnya, jadi kemungkinan hadis ini palsu. Bantahan, yang hendak saya sampaikan di sini adalah bahawa status hadis di atas sebenarnya masih diperselisihkan oleh para pakar hadis. Jadi bukan semua pakar-pakar hadis tu kata ini hadis palsu. Ada juga yang kata tak adalah hadisnya, ini hadis walaupun tak kuat, tapi ini adalah hadis bukan palsu. Kalau palsu tu bukan hadis ya. Kalau palsu bukan hadis. Ada yang menilainya palsu dan ada yang menilainya dhaif. Dhaif ini tidak palsu, hanya lemah. Dan banyak amalan-amalan kita ini yang bersandarkan kepada
hadis dhaif. Dan ulama tidak ada masalah. Imam Ahmad kata, dari pakai pikiran kamu, baik aku pakai hadis dhaif. Daripada pakai pikiran manusia, baik aku pakai hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tak adalah juga sangkut-sangkutnya. Kalau yang pikiran kamu adalah pikiran aja. Kalau itu kuat jugalah hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini tidak boleh dijadikan hujah untuk menetapkan hukum, tapi boleh dijadikan sandaran untuk memberi motivasi, sebagai targhib, menggalakkan amalan. Kalau nak menggalakkan amalan boleh pakai hadis dhaif. Ada yang menilaikannya hanya sekadar dhaif. Dia punya grade C lah kira. Dan ada yang menilaikannya sebagai hasan. Kalau hasan terus tinggi lah, dekat dengan sahih lah. Tetapi yang kuatnya adalah hadis hasan. Jadi hadis ini tadi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sebahagian ulama mengatakan ini hadis hasan, bawah sikit daripada dhaif. Apa dia tu bezanya? Bezanya tu kadang-kadang dalam banyak-banyak perawi itu ada perawi yang ingatannya tak berapa kuat. Jadi dia tidak naik kepada levelnya tu tidak sahih, tidak nomor satu kali. Jadi banyak pendapat-pendapat ini, saya tak nak bacakan semuanya sekali. Tengok apa dia punya keputusannya. Imam Badruddin Az-Zarkashi di dalam Al-La'ali Al-Muntatirah berkata, kesimpulannya hadis dari semua himpunan jalur riwayat Abu Muawiyah dan Syarik sampai kepada derajat hasan yang boleh dibuat hujah. Gitu pula, lagi kuatlah sikit ya. Boleh dibuat hujah, tidak dhaif, apalagi palsu. Jauh sekali kalau kamu nak kata dia palsu. Dhaif pun tidak. Alhamdulillah ya. Memanglah Ali itu kan menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, hidup boleh dikatakan hidup berdamping dengan Rasulullah. Jadi banyaklah ilmu-ilmu yang dia dapat yang keluar daripada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, ini pintunya, Ali ini pintunya, aku gedungnya. Alhamdulillah. Al-Hafiz Ibnu Arraq dalam Tanzih, selepas menakal ucapan Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menilai hadis ini hasan, berkata bahawa pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz ini bukan hafiz menghafal Quran tu dah. Al-Hafiz ni orang yang menghafal tak berapa puluh ribu hadis juga. Al-Hafiz adalah pendapat mu'tamad ya, yang menilai hadis di atas berkata bahawa pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar adalah pendapat yang mu'tamad, yang boleh pedoman yang boleh diikut. Alhamdulillah. Maknanya kalau disebar-sebarkan dalam media massa, itu nampak huduh sangat. Kalau menyebarkan hadis palsu tu, tak apalah. Kalau palsu memanglah huduh. Memang kalau dah tahu dan yakin, ittifaq, bersepakat semua ulama-ulama hadis mengatakan ini palsu, tak boleh lah. Nabi kata, siapa yang berdusta kepada aku, berdusta terhadap aku, dia kena cari tempat di dalam neraka. Falyatabawwa maq'adahu
minan nar. Umummu tempat-tempat dalam neraka kalau menyebarkan hadis palsu. Kalau betul palsu. Tapi kalau ulama masih ikhtilaf lagi, ada yang kata hasan, naik sikit, ada yang kata hasan, ada yang kata hanya setakat dhaif, tak boleh. Tak boleh dikatakan palsu. Dari ini semuanya pendapat terkuat adalah pendapat yang menyatakan bahawa hadis di atas ada hasan adalah hasan, kerana banyak riwayatnya. Banyak riwayat itu banyak jalur-jalurnya, dari orang ini, dari ulama ini, dari ulama ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, berapa dah? 2 dah. Kemudian ada lagi hadis ini disebar-sebarkan mengatakan hadis ini palsu. Ya. Apa dia hadisnya? Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang salatnya tidak dapat menegah dia dari buat benda perkara yang tak elok dan mungkar, maka perbuatannya itu tidak menambah apa-apa kepada Allah, melainkan semakin jauh. Mu salat tapi mu perangai kamu tak baik, sebenarnya salat kamu itu tidak ada apa-apa lebihnya, melainkan makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yazubillah. Makin jauh salat tapi jahat, lok-lak, gedebe. Di mananya dia bukan makin dekat, salat makin dekat kepada Allah, ni makin jauh. Allahu akbar, wal a'yazubillah. Apa macam hadis yang disebarkan ini palsu kah, hadis elok ke tidak? Ada orang kata, "Woi, jangan baca hadis tu, palsu." Menurut Abu Razak Muttalib bahawa hadis ini maudhu'. Maudhu' artinya palsu, rekaan. Tetapi anehnya dia menakal ucapan Al-Hafiz Al-Iraqi. Hafiz Iraqi ini orang yang menilai hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia rajin. Kena rajin ya. Jumpa satu hadis itu, betul dicari. Ini rujukan di mana, rujukannya di mana, rujukan di mana. Baru buat nota kaki atau buat ulasan. Yang hanya menilai dhaif. Kau tak tahu ya, Hafiz Iraqi menilai ini bukan palsu, ini hadis dhaif saja. Juga menakal ucapan Albani yang menilainya. Tapi Albani, Nasruddin Albani itu mengatakan batil mana palsu. Albani ini macam-macam lah dia punya Albani ini wallahu a'lam bishawab. Pengkaji mendapati bahawa Albani ini ada banyak hadis, ada 50 ke berapa ke, separuh daripadanya dia katakan tak sahih, tapi sebenarnya sahih. Separuh dia katakan palsu, tetapi tidak palsu. Jadi orang tak suka pakai dia punya, sebab dia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan-kesilapan yang besar. Banyak silapnya. Dengan demikian Abdul Razak Muttalib ini lebih mendahulukan penilaian Albani. Abdul Razak ni dia minat betul dengan Albani. Jadi bila Albani kata batil. Kalau Albani kata palsu, dia ikut aja. Kebanyakan orang
dapat percikkan, dapat imbauan daripada Abdul Razak ini. Bila dapat aja tu, terus sebarkan, ini hadis ni palsu, banggalah. Oi, orang lain, kami selalu baca hadis ni, lu sebarkan, rupanya palsu. Ya palsu. Kamu ini ambil daripada Albani. Albani ini banyak dia punya fatwa-fatwanya pun macam tak boleh pakai lah. Dulu ada dia memfatwakan azan ini kena di luar masjid. Saya pernah nampak orang macam tu di Mesir. Dia pakai betul lah Albani ini, dia azan kat luar masjid, kat pintu. Adalah hadis-hadisnya. Kacau betul ya. Lepas tu dia tidak mahu masjid ada mihrab. Dia kata, ni Nabi mana ada mihrab-mihrab? Ada satu buku karangan, siapakah namanya tu, dia kata apa, ada beberapa puluh kesilapan di masjid, kesalahan di masjid, ada beberapa kesilapan dan kesalahan di masjid. Saya dapat buku tu, saya cari-cari, ada ni, tapi saya tak belilah. 400 kesilapan kata tak salah. Jadi kita kata silap, dia kata bid'ah. Termasuklah mimbar kalau tinggi. Dia hendak mimbar tu 3 je, 3 tingkat. Ni dah lebih. Ini 3 ni betul-betul mematuhi pendapat Albani. Memang ada masjid-masjid, saya nampak ada masjid di Indonesia, dia punya tingkatnya tu 3 je, dan tak ada tepi-tepinya ni. Dia tidak nak, dia kata bid'ah ni, kerawang-kerawang dan hiasan-hiasan, dan ada bendera-bendera macam yang dekat masjid negeri tu. Itu bid'ah. Dan dia, masjid dia nak lurus begitu saja, tidak ada mihrab. Wallahu alam. Jadi kadang-kadang orang seronok menyebarkan pandangan-pandangan yang agak luar biasa ni, sudah best lah. Hebatlah dia tu. Rupanya ambil daripada mana? Ambil daripada Albani. Dan kitab yang saya kata tadi itu, ada masjid yang menjadikan kitab yang dibaca di masjid. Tak nak cakap masjid mana. Kitab tu tadi, kitab yang menyalah-nyalahkan itu tadi, dibaca di masjid. Jadi panaslah. Ini salah, ini salah, ini salah. Dia kata mihrab, mimbar. Saya pun cari dalam Google, Masjidil Haram ada mimbar tak? Tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan, Masjidil Haram ada mimbar tak? Masjidil Haram pun ada mimbar, dan berkerawang-kerawang macam ni. Kata bid'ah macam mana? Tempat tokeh dia tu pun ada mimbar. Siapa pula nak kata ni? Dia kalau hari Jumaat, dia pagi dia sorong mimbarnya tu. Nampak tu, cantiknya mimbar dia. Cuma tak becat ajalah, kerawang tu. Nak azan silakan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah sayyidina Muhammadin al-wasilati wash-sharaf wad-dawlatu al-'aliyyah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan ya, boleh ya. Mengenai tadi Albani, pada pengikut-pengikut Albani, dia kata jangan ada mihrab. Rupanya di Masjidil Haram pun ada mihrab juga. Mihrab yang disorong-sorong tadi lah. Mimbarnya pun disorong juga, mihrabnya pun disorong juga. Kalau dia salat tarawih ke, dia bukan di bawah, dia imamnya di atas. Mungkin tingkat satu ke apa. Masjid negeri pun ada buat macam tu, belengkong itu, taruh tempat imam sembahyang untuk mengawal keselamatan. Tidaklah hanya katakan mihrab itu bid'ah dalam buku tu kata mihrab bid'ah. Apalagi kalau dibuat cantik-cantik. Tapi memang ada, saya tengok di Indonesia memang ada mihrabnya tu betul-betul sangat ringkas. Tak ada apa-apa, tingkatnya 3 aja. Lepas tu tak ada apa-apa, dilapik-lapik gitu aja. Ya. Baik, ada satu lagi yang tadi kita menyebut hadis yang mengatakan sesiapa yang semayangnya itu tidak menegah dia daripada melakukan kemungkaran, maka dia semayang dia itu tidak menyebabkan dia makin dekat kepada Allah, bahkan makin jauh. Okey, khalas yang tu. Last sekali
hadis yang dikatakan hadis mengenai, di sini ada juga orang buat, saya nampak. Pernah tak nampak orang bila azan, bila Bilal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia buat macam ni tangan dia, dikucup jarinya, lepas tu dibuat macam ni. Tuan-tuan ada buat kan? Ada ha? Ada katakan, oh itu palsu lah, bohong, jangan buat. Astagfirullahaladzim. Saya nampak dulu arwah-arwah atuk saya ada buat. Jadi katanya itu riwayat tambahan lah, cerita-cerita. Kata Nabi Adam itu rindu nak melihat Nabi Muhammad. Jadi dia melihat kat kuku dia. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nampak Nabi Muhammad itu kucup dan dia letakkan kat mata dia. Wallahu a'lam bishawab. Dia punya kelebihannya apa itu, dikatakan kelebihannya matanya terang. Wallahu a'lam. Jadi palsu ni, ini bukan betul ni. Bukan betul ni, ini tipu. Abdul Razak Muttalib berkata bahawa hadis ini palsu. Tapi anehnya dia sama sekali tidak memberikan alasan yang ilmiah. Tak ada, cakap gitu je, palsu ni, bohong, jangan ikut. Apa? Menurut saya ini adalah keberanian yang luar biasa. Siapa ni kata ini kau cakap macam tu, keberanian yang luar biasa, serta menunjukkan bagaimana dia tidak memegang amanah ilmu. Ada ulama-ulama lain seperti Asy-Syaukani dan ulama-ulama yang lain mengatakan hadis itu bukan hadis palsu, cuma hadis itu sebagai dhaif, ya. Dia menakal ucapan Al-Hafiz As-Sakhawi di dalam Al-Maqasid Al-Hasanah dan Imam Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, tetapi kedua-duanya sama sekali tidak menyatakan palsu. Mu je yang kata palsu. Tidak mengatakan hadis itu palsu, hanya menyebut hadis itu dhaif. Kalau dhaif tak apalah, masih hadis lagi dan boleh kita mengamalkannya untuk amalan fadailul amal, perkara-perkara sunat, untuk mensabitkan hukum, menentukan halal haram, sah batal ya tidak. Ini hanya untuk tambahan-tambahan saja. Kerana rantaian sanadnya terputus, ada di dalamnya sanad terdapat perawi yang majhul ni, yang tak dikenal. Padahal Asy-Syaukani sendiri jika menyatakan palsu sebarang hadis di dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, pasti akan menyebutnya palsu. Jadi Syaukani ini kalau jumpa hadis yang palsu, dia akan cakap ini palsu. Tapi dia tak cakap palsu, dia hanya cakap terputus, dia punya perawinya ada yang tak dikenali. Jadi siapa yang dah mengamalkan itu, silakan teruskan aja mengamalkan itu. Nak buat bagus, tak buat pun tidak menjadi hal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacaannya apa? Bacaannya marhaban ya habibi wa qurrata aini. Marhaban, welcome, wahai kekasihku. Wa qurrata aini, dan buah apa? Air buah mataku. Marhaban ya habibi wa qurrata aini. Jadi Nabi Adam ni tadi, atau mungkin riwayat itu tidak kuat, hanya sekadar cerita saja. Nabi Adam bila rindu kepada Nabi Muhammad, dia buat macam ni, dia kata marhaban ya habibi wa qurrata aini. Nampaklah gambar Nabi Muhammad dekat situ. Wih, macam hebat ya orang dulu. Yalah, itu mukjizat lah kalau betul. Lalu dikucupnya.
dan disapukan ke mata. Penyejuk mataku. Nabi Muhammad ini penyejuk mataku. Jadi mengenai hadis berbuat begitu itu adakah palsu? Jawapannya tidak. Tidak sama sekali. Tidak ittifaq ulama mengatakan dia palsu. Bahkan sebahagian pakar kata dia hanya sebagai dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini tidak lari jauh daripada ajaran agama. Tahniah tuan-tuan dah melakukan korban banyak, dengar katanya sampai berapa dekat 20 ekor. Tak adakah simpankan kakinya untuk saya? Aduh. Tempat kami pun belum habis lagi, ada dalam peti ais lagi. Semalam dah 2 kali buat, dah ada lagi dalam peti ais. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qulubana futuhala arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar. Sekali aja ke?